Assalamualaikum guys. Okay guys, aku tahu 2-3 hari ni ramai yang mengamuk sebab tak dapat masuk ke website Lembaga Hasil untuk cek semakan bantuan Prihatin Nasional. Okay guys, nombor satu aku nak bagi tahu dekat korang, jangan risau. Okay, yang first kali government telah pun mengumumkan bagi yang layak, mereka akan hantar mesej menerusi mesej biasa dan juga email guys. Okey, ini dia pengumuman yang telah pun dibuat oleh kerajaan berkenaan dengan SMS dan juga email yang akan dihantar guys kepada yang layak ataupun telah lulus PPN. So kepada siapa-siapa yang layak, korang akan dapat email dan mesej antara dua lah, salah satu mesej ataupun email ke nombor telefon yang telah diregister di dalam sistem. Okey, ini yang paling penting lah. So kalau korang layak, InsyaAllah korang akan dapat mesej ataupun email ni daripada government. Okay, mesej dan email ni akan dihantar berperingkat daripada 1 hari bulan April, semalam lah, hari ni 2 hari bulan, dan akan dihantar berperingkat sepanjang minggu ni. Okay guys, kalau korang nak check juga, korang boleh pergi ke website bpn.hasil.gov.my guys. BPN, B Bangkok, P Penang, N Norway, .hasil.gov.my. Okay, bila masuk dekat website ni, korang klik pada butang semakan. Okay guys, jika nampak skrin ni, tekan pada bantuan Prihatin Nasional, kemudian tekan pada butang semakan. Okay, bila dah klik pada butang semakan, korang masukkan nombor IC korang. Masukkan nombor IC, kemudian tekan pada butang search di sebelahnya dan tekan butang semak. Okey, ada beberapa kemungkinan guys. Yang pertama, jika rekod korang telah ada dalam sistem dan berjaya, so korang akan tengok status diluluskan di situ. Okey, ini adalah contoh permohonan yang telah diluluskan. Tertera di skrin tersebut, lulus, bermaksud permohonan BPN korang adalah dalam status lulus guys. Okey, yang kedua, kalau tidak diluluskan akan ditulis tidak diluluskan. Okey, ini adalah contoh yang tidak diluluskan beserta dengan alasan kenapa tidak diluluskan. Okey, bila tidak diluluskan, akan ada tertera mesej di situ mengatakan korang boleh buat rayuan pada bulan April. Okey, tapi masalah dia tak pasti rayuan ni bila boleh dibuat, sebab dia tak bagi tahu kat situ bila boleh buat rayuan ni. Okey, yang ketiga guys, tiada dalam rekod. Bagi yang tiada dalam rekod, korang perlu klik pada permohonan baru. Okay, bila tiada dalam rekod, akan ada satu butang dekat bawah tu, permohonan baru. So korang klik pada permohonan baru, lepas tu korang kena isi detail korang dekat situ lah dan submit. Okay, untuk permohonan baru ni insyaAllah keputusan akan diberitahu pada bulan 4. Tapi untuk amount yang telah dijanjikan, jika katalah korang mohon baru dan lulus, amount tu hanya akan dapat pada bulan Mei guys. Korang takkan dapat pada bulan April sebahagian dan sebahagian lagi pada bulan Mei, macam yang telah pun diluluskan ataupun yang sedia ada dalam sistem. So itu beza dia guys. Okay guys, tapi apa-apa hal pun aku punya nasihat, bersabar guys. Aku faham ramai yang sekarang ni tengah risau dengan permohonan mereka, sama ada nama diorang ada dalam sistem ke tak, ataupun diorang kena register yang baru ke tak, ataupun tidak diluluskan. So korang ada perasaan risau tu. Yang pertama, kalau korang memang penerima BSH, okay, kalau korang memang penerima BSH, maksudnya korang tak perlu risau. Memang 100%, hampir 100%, korang akan dapat juga yang BPN ni. So yang pertama yang itu. So yang bagi yang telah pun layak BSH tu, korang saya rasa tak disyorkan sangat untuk masuk ke dalam sistem tu sekarang. At least kita bagi peluang kepada rakan-rakan kita yang lain yang memang tak dapat lagi BSH tu. So kalau yang dapat BSH, korang akan dapat InsyaAllah akan dapat BPN ni. Dan InsyaAllah korang akan dapat juga SMS ataupun email yang mengatakan yang permohonan korang memang telah ada dalam sistem, memang telah diluluskan. Itu yang pertama guys. Okay, tapi bagi yang belum pernah dapat BSH, okay, yang golongan ini yang saya syorkan kalau korang nak buat semakan tu, boleh buat semakan. Sebab saya faham yang saya rasa yang tak ada lagi BSH ni, sebab korang pun tertanya-tanya sama ada korang dapat ke tak, ataupun korang tak dapat. Sebab sekarang ni government pun dia berdasarkan data atau rekod yang dia ada dekat dalam sistem, macam cukai yang korang bayar, mungkin KWSP yang ditolak. So daripada situ diorang akan check berapa korang punya gaji.
Okey, so golongan yang tak pernah dapat BSH ni, korang boleh cuba untuk akses ke dalam sistem tu. Tapi buat masa 2-3 hari ni, aku rasa memang agak sukar untuk masuk ke dalam website ni. Sebab masing-masing sekarang tengah cuba untuk masuk ke dalam website ni, termasuk golongan yang dah dapat BSH ni. So saya cadangkan yang dah dapat BSH ni tak perlu semak, InsyaAllah korang akan dapat. Cuma golongan yang tak pernah dapat BSH lagi lah, korang boleh try buat semakan tu dalam sistem. Kalau boleh elakkan peak hour. Peak hour ni contoh dia macam waktu tengah hari sampai ke petang. Malam tu 8 sampai pukul 11, 12 malam tu masih lagi peak hour. So kalau korang masih berjaga, mungkin 2 pagi, 1 pagi, terpaksa lah kan nak buat macam mana guys. Okay guys, itu saja apa yang aku boleh share kepada korang berkenaan dengan cara untuk mohon bantuan prihatin nasional ni guys. Kepada yang golongan BSH tu memang dah dapat lah insyaAllah. Tapi yang tak pernah dapat BSH tu, itu korang boleh cuba cek sama ada korang layak ke tak layak, ataupun tak ada langsung dekat dalam record tu, korang kena submit permohonan baru lah guys. So memang tak boleh nak buat macam mana. Okay guys, terima kasih kerana tonton video aku kali ni. Jangan lupa tekan pada butang subscribe. Jangan lupa tekan pada butang subscribe, support aku punya channel. InsyaAllah aku akan kongsi lagi banyak maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan isu-isu semasa, berkaitan dengan travel dan sebagainya guys. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.